Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan saya ke atas buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bida'ah. Agak lama saya tidak menyambung siri video ini kerana sibuk dengan video-video react. Kita masih lagi dalam bab menganalisa dalil-dalil yang lazim dikemukakan oleh pihak yang pro kepada zikir berjemaah. Maksud zikir berjemaah di sini ialah zikir beramai-ramai, secara kuat dan serentak. Padahal berdasarkan ayat 205 surah Al-A'raf, hadis Abu Musa Al-Ash'ari dan Muawiyah, zikir itu adalah secara bersendirian dan perlahan. Baik, dalil ketiga zikir berjemaah ialah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 5929 atau penomboran lain hadis nombor 6408, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesungguhnya bagi Allah terdapat para malaikat yang mengelilingi jalan-jalan mencari ahli zikir. Maka apabila mereka menemui satu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka menyeru kepada sesama mereka, kemarilah kepada apa yang kalian hajati. Datanglah kepada apa yang kalian hajati. Sebab para malaikat ni suka kepada zikir kan. Kemudian Rasulullah meneruskan, maka para malaikat datang dan menaungi ahli zikir itu dengan sayap mereka sehingga memenuhi ke langit dunia. Maka Allah bertanya kepada para malaikat itu, padahal Allah lebih mengetahui daripada mereka, apakah yang dilakukan oleh para hamba-Ku itu? Maka para malaikat menjawab, para malaikat menjawab, yaquluna, mereka itu yang ini ahli dalam majlis zikir itu, yusabbihunaka, mereka mengucapkan subhanallah, menyucikan engkau, wa yukabbirunaka, dan mereka ini bertakbir, membesarkan engkau, wa yahmadunaka, dan mereka ini menyebut alhamdulillah, memuji engkau. Okey, dan wa yumajjidunaka, dan mereka ini mengagungkan engkau. Jadi sekali lagi maka para malaikat menjawab, mereka yang ini ahli zikir itu menyucikan engkau, membesarkan engkau, memuji engkau dan mengagungkan engkau dengan lafaz-lafaz zikir. Demikian hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Hadis ini dengan teks Arabnya ada dalam buku saya ni Baik. Hadis ini dijadikan dalil zikir berjemaah. Kalau kita baca buku, kita jumpa penceramah yang pro kepada zikir berjemaah, hampir pasti tidak akan terlepas untuk membaca hadis ini sebagai dalil. Antara alasan atau hujah mereka ialah seandainya zikir berjamaah adalah satu bida'ah, nescaya para malaikat tidak akan menaungi ahli zikir atau majlis zikir tersebut dengan sayap mereka sehingga ke langit dunia. Baik, apakah jawapan kita terhadap dalil ini? Jawapannya ialah seperti berikut. Sesuatu ibadah yang dilakukan beramai-ramai tidak semestinya bererti ia dilakukan secara serentak dengan suara yang kuat. Sebagai permisalan, perhatikan ibadah tawaf. Sebab baru-baru ni Hari Raya Haji kan, baru-baru ni ramai di kalangan umat Islam melaksanakan haji. Jadi perhatikan ibadah tawaf itu, ia dilakukan secara beramai-ramai namun bukan serentak. Ada yang berada dalam pusingan pertama, ada yang berada dalam pusingan ketiga dan seterusnya. Ada yang berlari-lari anak, ada yang berjalan dengan laju dan ada yang berjalan dengan perlahan. Ada yang sedang melakukan tawaf wajib, ada yang sedang melakukan tawaf sunat dan ada yang bukan tawaf tapi sedang mencari ahli keluarga yang hilang. Ketika tawaf, masing-masing berzikir dan berdoa dengan apa yang mereka sukai secara sir. Pada waktu yang sama, sekali-sekala memang terdapat sekumpulan kecil yang berzikir dan berdoa. Zikir dan doa mereka itu dipimpin secara kuat, secara jahar oleh ketua kumpulan. Amalan terakhir ini tidak selari dengan sunnah,
Namun, moga-moga dimaafkan kerana dalam kumpulan tersebut mungkin terdapat mereka yang layak diberikan uzur. Semua ini membuktikan sesuatu ibadah yang dilakukan beramai-ramai tidak semestinya bererti ia dilakukan secara serentak dengan suara yang kuat. Kembali ke ibadah zikir, kewujudan ahli zikir atau majlis zikir tidak bererti ia dilakukan secara berjamaah, yang ini beramai-ramai dengan bacaan yang serentak lagi kuat, yang maksudnya secara jahar. Bahkan hendaklah ia tetap dilaksanakan mengikut adab zikir yang ditunjuki yang telah kita kaji sebelum ini berdasarkan ayat 205 surah Al-A'raf, hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan hadis Muawiyah. Selain itu, apabila para malaikat menemui ahli zikir atau majlis zikir, tidak semestinya mereka mendengar zikir yang dilaungkan secara kuat. Ini kerana malaikat tidak memerlukan kepada pendengaran. Mereka bahkan dapat mengetahui lintasan fikiran dan lintasan hati manusia, sehingga seandainya ada yang berzikir hanya di dalam hati, sebab zikir ni sepatutnya secara sir, sebut secara perlahan. Tapi kalau ada yang berzikir dalam hati pun, mereka dapat mengetahuinya. Baik, perhatikan hadis berikut. Okey, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 185, atau penomboran lain, hadis nombor 129, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalat malaikatu rabbi zaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bihi. Okey, bermaksud wahai para malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini berkeinginan melakukan perbuatan jahat, padahal Allah memang pun lebih mengetahui tentangnya. Faqala, maka Allah berfirman, irqubuhu fa in amaliha faqtubuha lahu bimisliha wa in tarakaha faqtubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarraya. Okey, bermaksud Allah berfirman, perhatikan orang yang terlintas nak buat perkara jahat itu. Jika dia melakukannya, maka tulislah segala kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi jika dia meninggalkannya, maka tuliskan baginya satu kebaikan, kerana tidaklah dia meninggalkan kejahatan itu melainkan kerana aku. Kata kunci di sini ialah berkata para malaikat, Rabbi zaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'at. Para malaikat berkata, wahai Tuhan, orang itu berkeinginan, orang itu berkehendak melakukan perbuatan jahat. Maknanya orang tu dia tak sebut dengan mulut pun, tapi dia terlintas sama ada dalam fikirannya ke dalam hatinya untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi malaikat ni dia tahu, tak payah kita nak kena sebut, tak payah kita nak kena buat secara fizikal. Kita baru berkeinginan, baru berkehendak, malaikat sudah pun mengetahui tentangnya. Jadi bila dikatakan, sebab sebahagian pihak berkata zikir itu secara kuat, sebab tu malaikat dengar dan malaikat pun datang mendengarnya dan panggil kawan-kawan malaikat yang lain dan mereka menaungi sayap mereka sehinggalah ke langit dunia. Jawapannya tidak, ya, malaikat tidak memerlukan kepada pendengaran. Okey, jadi demikian analisa kita terhadap dalil yang ketiga. InsyaAllah kita jumpa lagi analisa dalil yang seterusnya pula, ya, dalil yang keempat. Sebelum berpisah, sebelum mengakhiri, hadis terakhir yang kita baca ni moga-moga menjadi motivasi kepada kita, termasuk diri saya ini, seandainya sekali-sekala terlintas dalam diri kita ini, dalam fikiran ke dalam hati ini, untuk melakukan sesuatu yang jahat. Lalu kita pun teringat kepada Allah dan kita membatalkan niat itu, kita membatalkan lintasan itu, kita membatalkan hajat itu, kita mendapat pahala kerana kita meninggalkannya kerana Allah. Jangan tinggalkannya kerana manusia. Katakan kita nak buat sesuatu yang jahat, nanti apa orang kata nanti, maka kita pun meninggalkan kejahatan itu kerana nanti apa orang kata. Itu sesuatu yang salah. Sebab bila kita melakukan amal soleh, hendaklah ikhlas kerana Allah. Apabila kita meninggalkan
sesuatu kejahatan, meninggalkan sesuatu kemungkaran, hendaklah juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana manusia, jangan kerana nanti apa orang kata, jangan kerana nanti orang tengok, nanti orang apa semua tu kan. Tinggalkanlah kerana Allah. Maka bila kita terlintas dan kita meninggalkannya, berarti semua ni masih dalam permainan di fikiran kita atau permainan dalam hati kita. Kita sudah pun mendapat pahala apabila kita meninggalkannya kerana Allah. Tak perlu lagi pergerakan fizikal, tak perlu kita nak berjalan. Katakanlah seseorang itu hendak pergi ke tempat berjudi. Dia baru terlintas nak pergi judi. Lepas tu, judi ni haram. Allah telah mengharamnya. Aku tak mau pergi. Dan dia sudah pun mendapat pahala. Tanpa perlu dia kena berjalan. Lepas tu patah balik baru dapat pahala. Tak ya? Sekadar lintasan-lintasan. Sebab kadang-kala kita sebagai manusia dengan bisikkan syaitan ke, bisikkan nafsu ke, terlintas dalam diri kita ini untuk melakukan perkara yang melanggar larangan agama. Maka bila terlintas, kemudian kita melawan lintasan tersebut. Kita membatalkannya. Bukan kerana manusia, bukan kerana apa kata orang, tetapi kerana larangan Allah. Tetapi apabila kita teringat kepada Allah, maka itu pun sudah dapat memberikan pahala kepada kita sebagaimana hadis yang baru kita bacakan ini ya. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita menganalisa zikir berjemaah yang keempat pula. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.